perkara yang boleh buat saya ubah ni satu je kan, iaitu bagi saya adalah anak-anak saya lah kan. Sebab anak-anak saya ni saya buatkan sebagai satu semangat. Lagi satu, daripada cacian daripada orang luar, daripada kawan-kawan yang dah anggap saya ni macam dah jadi macam mayat hidup. Dia orang dah anggap saya ni memang dah tak boleh pergi guna dah. Jadi saya anggap tomahan-tomahan daripada orang luar ni sebagai satu pembakar semangat saya. Saya cakap dalam diri saya boleh jadi fighter. Dan saya cakap dalam diri saya boleh berjaya. Saya cakap dalam diri saya mesti boleh dapat sehingga pendapatan yang berpuluh-puluh ribu. Itu yang saya cakap, and then saya buat. Saya buat tu serius. Mana ada benda yang senang? Tak ada benda yang senang. Nak pergi dapat income yang puluh ribu ni bukan terus buat terus dapat, tak juga. Jadi banyak benda yang cabaran saya lalui ini serius. Benda apa yang cabaran saya dapat, saya jalan je. Saya tak nak fikir. Saya tak nak cakap itu benda tak boleh settle, itu benda tak boleh settle. Yang saya tahu benda tu adalah boleh selesai bagi saya. Bagi saya nothing is impossible. Itu saja. So apa yang saya jalan tu untuk sampai ke level yang macam ni adalah satu yang penting-penting, saya buang 5M. Saya buang ni 5M, iaitu saya buang perasaan malu, saya buang perasaan marah, saya buang perasaan malas, saya buang perasaan manja, dan saya buang perasaan mengada-ngada dalam diri saya. So saya tanam 5M ni dalam hidup saya. So saya jadilah sekarang dekat Kowe, Malaysia Senang Bahar ni. Saya ingat lagi SM saya dia tanya saya, kalau you dah mula naik dekat Kowe, berapa you nak income you? Masa tu saya cakap, Mr. Lim, saya tak nak banyak Mr. Lim. Masa tu saya nak 5,000 je Mr. Lim. Saya dapat 5,000, saya boleh bela anak-anak saya, saya boleh bantu family saya, keluarga saya. And then Mr. Lim cakap, okay, 5,000 senang saja. You just focus 7 unit sales, you dah boleh settle. Masa tu saya fight. Saya cakap, Mr. Lim, boleh Mr. Lim, 7 unit saya rasa dah senang dah sekarang ni. Masa tu benda walaupun bila kita dah dapat motivasi, benda yang susah saya akan anggap senang. Sebab kalau saya anggap susah, benda tu saya akan dapat susah. Jadi saya anggap senang, saya rasa senang. Bagi saya senang itu je. So bila saya dah dapat 5,000, Mr. Lim tanya saya lagi, sekarang you dah dapat 5,000 pendapatan, berapa you nak lagi? Mr. Lim, 5,000 tak cukup lah. Masa tu saya cakap 5,000 tak cukup lah Mr. Lim. Saya rasa saya kena tambah lagi 2,000, jadikan 7,000. Dia kata, okay, you pergi fight, I support you dekat belakang. Dia cakap. So saya pun pergi fight. Saya dah dapat masa tu personal sales saya sehingga 23 unit. Itu paling berrekod saya dapat. 23 unit sales yang saya dapat. And then masa tu pendapatan saya terus naik kepada belas ribu. And then dia tanya saya lagi, Mr. Lim. Dia tanya dengan saya, Syahikini, sekarang you punya income dah hampir dekat 15,000. So macam mana, cukup tak? I rasa tak cukup Mr. Lim. I rasa tak cukup. Sebab I rasa I boleh pergi jauh lagi. I rasa I boleh pergi dapat yang lebih tinggi lagi. And then Mr. Lim cakap dengan saya, kalau you nak lebih pada tu, you kena up level. You kena pergi ke level manager. You kena start cari orang masa tu. So bila Mr. Lim cakap saya kena fight manager, saya tak ambil masa yang lama. Saya setting betul-betul, saya plan betul-betul. Saya buat iklan jawatan kosong, keluar banner, keluar daripada template. Alhamdulillah, saya ambil masa 4 bulan untuk fight kepada level manager. Jadi bila saya dah dapat level manager tu, jadi manager pun bukan terus sale kita grow, bukan terus jadi manager. Macam saya tengok sekarang ni banyak action, kalau jadi manager dah boleh sale sampai 80 unit, 100 unit. Sebab dia orang team yang dah kuat. Masa tu saya ingat lagi, saya masih ada 8-9 new pro saja masa tu. 8 hingga 9 new pro saja. And then saya sale saya sebagai manager pun bulan pertama hanya 19 unit saja. Masa saya dah jadi manager, Mr. Lim mula keras dengan saya. Mula keras. Dia cakap dengan saya, hello manager, you may sale 19 unit, you manager tau. You manager. Ini bukan result manager. Saya ingat lagi. Saya rasa sebab Mr. Lim marah tu, dengan muka dia, dengan peli dia, dengan perkataan dia tu, tersentuh hati saya. Saya dah mula rasa emosi. Emosi ni dalam keadaan yang marah. Saya rasa marah. Saya dalam diri kata,
Kalau macam ni kata kat aku dah fight sampai macam ni, sebab bulan pertama terus kau hentam result aku, better aku berhentilah. Nampak? Masih lagi ada orang cakap perangai attitude yang tak baik lagi tau dalam hidup saya, dalam diri saya. Jadi bila saya ingat balik, aku ada 5M, marah aku mesti kena buang, marah mesti aku kena buang benda tu. So saya sabar, saya cool. Saya cakap dengan Miss Lim, you cabar I untuk next month, I mesti grow I punya sales. Then dia cakap, okay, you tunjuk, you buat. And then next month saya buat, boleh improve daripada 19 unit naik kepada 30 lebih unit. Dah mula naik. Lepas tu bulan yang ketiga, Mr. Lim paksa saya beli BMW 5 Series. Yes, terus paksa saya beli BMW 5 Series. Masa tu kalau ambil kereta tu saya perlu bayar sebulan 3,700. 3,700, saya ingat lagi. And then Miss Lin cakap, you ambil, you bawa, baru you boleh pergi cari duit lebih lagi. Ini satu pressure untuk you. I tak nak tekanan pada you, I nak you ada pressure benda ni pada you. So saya pun fikir panjang juga masa tu. And then saya kata, ini cabaran aku. Saya cakap dalam hati saya, ini cabaran aku. Apa jadi pun aku langgar, apa jadi pun aku fight sampai dapat. So saya ambil kunci kereta, saya pakai BMW 5 Series, saya gunakan kereta tu untuk saya tarik orang masuk. And then saya pergi fight. Alhamdulillah, sales saya terus meningkat sehingga 60 unit ke atas. Dan setiap bulan saya punya group sale ada peningkatan, sehingga saya punya rekod 100 lebih lah dalam bulan tu saya punya sales. Bila kita income dah sehingga 20,000 lebih ni, kita dalam keadaan selesa. Ini saya rasa semua orang akan lalui, iaitu comfort zone. Sangat selesa. Bila saya keadaan selesa, saya punya group pun saya dah nampak boleh pergi 100. Saya buat ke, saya tak buat ke, sebab dengan keadaan new pro yang saya ada, dengan keadaan label new pro yang saya ada, saya dah tahu setiap bulan mesti akan ada 100 unit sales dalam group saya. Jadi bila saya keadaan selesa, saya lupa diri. Ini apa yang berlaku, saya lupa diri. And saya ada buat salah lagi, saya ada buat kesilapan lagi. Jadi saya jatuh balik. Saya jatuh daripada sale 100 unit, jatuh balik kepada 50 unit. Masa tu Miss Lin datang balik dengan saya. Dia cakap, kali ni dia tak datang marah, tapi dia cakap dengan cara yang, nada yang lembut. Dia cakap dengan saya, Syakini, you dah buat salah sebelum ni, you dah lepas benda tu, you tak boleh patah balik. You ingat macam mana mula you join balik, macam mana you naik balik. You kena bangun, you kena naik balik. Sebab tiba-tiba kita jatuh, kita nak bangun benda ni bukan sangat mudah. Bukan sangat mudah. Jadi saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Masa tu 3 bulan. 3 bulan yang pertama saya drop tu, saya tak jumpa jalan dia. Jadi saya ambil keputusan, saya kena cari juga orang yang positif. Jadi saya cari, saya jumpa dengan orang positif. Saya minta dia orang bagi satu motivasi yang betul-betul faham dengan saya. Saya jumpa kawan-kawan yang betul-betul rapat saja, yang kenal dengan saya, yang boleh bagi nasihat pada saya masa tu. So Alhamdulillah, saya dapat balik. So sekarang saya grow balik saya punya group. And then saya punya group sekarang dah mula naik balik. And then saya boleh buka lagi satu manager di bawah saya baru-baru ni. Dan insya-Allah pada bulan 9 ni, memang saya punya plan, saya punya formula tu, bulan 9 akan buka lagi satu manager di bawah saya. InsyaAllah benda ni, kalau kita doakan baik, insyaAllah benda tu akan jadi lebih baik. Jadi bagi saya, Kowe ni ada satu platform yang bagus. Jadi saya nampak di sini saya dapat belajar, saya dapat bangun banyak sangat kenangan saya dengan Kowe selama 6 tahun dan daripada tempat-tempat kerja saya sebelum ni. Okey, apa yang saya dapat dengan Kowe ni selepas saya berkecimpung dengan Kowe ni? Yang pertama tadi saya dapat adalah sebuah kereta BMW 5 Series. And then baru-baru ni pun saya ada sebuah lagi kereta Honda Civic. So saya ada 2 biji kereta. And then saya punya impian itu beli sebuah rumah. Masa tu anak saya, ada saya ingat lagi, saya bawa anak saya, kakak lah bercakap dengan saya. Anak saya yang sulung tu dia cakap, kakak ingin sangat nak rumah ada swimming pool. Jadi saya pun nampak kalau rumah ada swimming pool, ada satu kondominium bagi saya. So bila saya lalu, saya nampak ada satu kondominium yang tengah duk buat, tengah jalan. And then saya tengok apa nama company. Saya pergi cari, saya pergi terus
jumpa dengan apa property kat situ, jumpa dengan salesman dia, saya tak cakap banyak, saya cakap saya nak terus booking. Saya tak nak tengok rumah masa tu. Kan? Sebab saya kata kalau anak-anak saya nak, saya buat ni atas anak saya, mesti boleh loan approve, saya cakap. And then masuk loan. Alhamdulillah dengan pakai nama saya seorang saja, saya approve loan untuk rumah yang berharga RM500,000. Jadi itu satu pencapaian untuk saya juga, kan, untuk dan juga anak-anak saya lah. And then percutian. Sebab nama saya sebelum ni blacklist. Memang saya terfikir, alah nama aku blacklist, biarlah je lah kan. Aku nak pergi mana, dalam Malaysia ni je lah aku nak pusing. Masa tu saya tak fikir sampai ke luar negara. Jangan kata luar negara, kan. Sempadan Siam pun saya fikir, tak perlu, tak penting pun pergi untuk apa kan. Jadi bila saya buat dengan Kowe ni, saya dapat selesaikan hutang saya. Company bagi pula saya trip, iaitu saya dapat trip pergi Korea, saya dapat trip pergi Hong Kong, dan paling jauh saya pergi sampai Afrika Selatan. Jadi saya rasa hidup aku ni rupanya boleh buat yang bermakna. Daripada aku yang sebelum ni sangat teruk, sangat tak guna, sangat tak boleh pakai, bagi kawan-kawan yang anggap saya dah sampah, tapi saya boleh sampai berjaya dekat situ. Jadi itu satu pencapaian yang saya rasa happy dalam hidup saya. Jadi benda yang kita tak sangka, kita tak jangka akan dapat, tapi boleh dapat. InsyaAllah saya akan pergi lebih jauh lagi. InsyaAllah kita akan dapat lagi pencapaian yang lebih banyak lagi dekat dengan Kowe ni. Saya ambil contoh kepada saya lah, okey. Sebab apa, daripada hidup saya yang sebelum ni, daripada mak rempit, daripada seorang yang selekeh, baju apa seluar compang-camping, dengan apa yang pada hidup saya ni, satu je kepada you all, saya cakap kepada HP New Pro seluruh Malaysia, okey, buang 5M. Buang 5M dalam hidup you all. Ini yang saya tekankan tadi, iaitu perasaan malu, marah, manja, malas dan mengada-ngada. You buang 5M ni, and then you ambil 5Y. Okey, ambil 5Y, iaitu you perlu yakin pada syarikat you, yakin pada produk you, yakin pada ketua you, yakin pada customer, dan paling penting yakin pada diri sendiri. InsyaAllah, kalau kata you all pegang 5Y ni, you boleh grow dengan Kowe ni. Kalau saya rempit dulu, kita cakap ini kalau mak rempit semua cakap, dia orang faham lah. Okey, di mana ada kemahuan, di situ ada highway. Tapi kalau di Kowe, di mana you all ada keinginan, di sini ada jalannya. Nothing is impossible.